Selamat datang kembali ke channel Gadget and Lifestyle. Kepada yang belum subscribe, sila tekan button subscribe, like, dan share. Terima kasih. Jadi perhatian. Menjadi perhatian, betul. Apa saja dia buat menjadi perhatian. Ibu kalau dia tersepak batu di perjalanan Betul. kan, orang akan jadikan benda tu sebagai satu bahan berita. Konten Konten di laman sosial. Jadi rasanya tak perlu kot kalau kita perkenalkan. Okey. Jadi kita silakan Ahmad Iqbal Zulkifli. Terima kasih. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam. Okay, selamat datang ke Media Mulia. Terima kasih. Okey, sihat Sihat, Alhamdulillah. Nampak letih juga. Agak letih lah. Sebab syuting pack sangat je. Baik sangat. Orang kata makin popular lah sebab tu busy. Job non-stop lah ni. Non-stop lah. Okey lah. Okey, jadi kita tahulah Iqbal ni sejak hari ni memang mencetuskan orang kata satu buah mulut netizen dengan perkara-perkara yang tidak enak pada netizen. Jadi boleh Iqbal macam jelaskan tak sebenarnya kenapa Iqbal menjadi perhatian ataupun buah mulut netizen? Sasaran lah, bukan sasaran netizen sekarang ni. Saya rasa bermula dengan beberapa perkara yang awalnya yang mencetuskan kontroversi. Jadi saya pun dah elak pun dah susah juga nak nak createkan, nak patahkan balik dengan image yang lebih sopan, yang image yang diri saya sebenar lah macam tu kan. Jadi orang pun dah tak tahu nak bezakan mana yang konten. Walaupun saya dah bagi tahu terus terang bahawa ini adalah sebuah konten sebatuk untuk hiburan dan ini adalah yang serius. Jadi ini diri Iqbal ke tak sekarang ni? Ini diri saya. Okey, ini diri yang apa Iqbal yang sebenar. saya bercakap hari ini adalah memang yang betul-betul. Yang konten tu jelas. Macam saya letak duit atas meja semua makan itu yang Campak konten. duit tu? Yang campak duit tu pun antara sebahagiannya adalah konten. Okey, Tapi rancang apabila di interview oleh media, biasanya saya akan profesional yang tak ada bohong-bohong lah. Kalau dari segi statement saya tak pernah. Untuk statement saya tak pernah jadikan sebagai konten. Okay, kalau kita imbas balik, sebenarnya Iqbal ni orang kata bukanlah siapa-siapa pun. Pada awalnya orang tak mengenali siapa Iqbal. Dan hanya selepas beberapa isu tiba-tiba nama Iqbal meletup. Kontroversi Demi kontroversi dan Iqbal pun berani tampil ke hadapan dan memperkenalkan diri sebagai seorang usahawan. Dan sekarang ni pula terjun dalam bidang hiburan. Dan perkara itu membuatkan setengah netizen berasa kurang senang dengan kehadiran Iqbal dalam bidang seni hiburan. Jadi adakah itu antara perkara yang Iqbal pernah rancang sebelum ni? Lepas dah bergerak usahawan, okey, aku nak masuk dalam dunia hiburan pula. Ataupun berlaku secara tiba-tiba? Terdetik juga untuk masuk dalam dunia hiburan kan. Sebab saya pun sebelum dikenali pun saya memang dah berada di televisyen 10 kali sebulan. Memang konsisten dah selama 3 tahun 4 tahun berbisnes. Cuma dalam konteks bisnes dan di boleh saya sebut ke program TV RTM. Okey. Jadi RTM memang saya adalah rutin saya untuk berniaga. Cuma saya tidak mahu menjadi seorang yang menghebah-hebahkan tentang apa yang saya ada, apa yang saya bukan orang yang suka tunjuk-tunjuk sebenarnya. Yang itu yang sebenarnya saya. Okey Iqbal, setengah orang berada di hadapan kamera di dalam sosial dia akan dia jadikan content creator ke apa ke adalah dengan satu tujuan untuk melariskan produk dia, mungkin dia seorang ahli perniagaan dan sebagainya. Tapi Iqbal lebih kepada melariskan diri tapi produk tak nampak. Apa yang sebenarnya berlaku? Apa yang cuba Iqbal lakukan? Apa yang cuba Iqbal lariskan? Okey, ini kita cuba ketepikan tentang kontroversi yang kotor itu kan. Saya selalu berdoa, ya Allah, saya nak menjadi orang yang dikenali suatu hari nanti. Tapi bukan dengan cara yang sebelum ini, itu dah kejadian. Ini yang doa saya. Saya kata, ya Allah, saya nak menjadi orang yang dikenali supaya saya lebih boleh bermasyarakat dan saya ingin tumbuhkan suatu untuk memberi kepada masyarakat. Ada niat saya yang itu. Jadi bila saya fikir balik, macam jalan itu menjadi cepat walaupun ada yang berlaku agak struggle juga dan ada juga yang banyak perkara yang sudah mendatangkan fitnah juga, tuduhan terhadap saya yang perlu saya tempuh. Tapi saya pasrah kalau ini dengan cara yang untuk saya berada di sini. Jadi kalau orang kata Iqbal ni suka ke dikenali? Yes, saya akan bagi tahu saya suka, saya okey.
cuma bukan dengan cara yang kotor lah, yang sebetul-betulnya. Jadi ya, saya berada di sini dengan saya reda dengan apa yang berlaku dan seadanya saya beginilah. Tapi bila Iqbal kata Iqbal mengakui ingin dikenali, tapi kenapa bukan dengan cara, orang kata dengan cara yang sepatutnya? Maksudnya bila Iqbal kata nak menceburi dalam bidang dunia seni, sepatutnya Iqbal kalau bercita-cita nak jadi pelakon, pergi casting, mencuba nasib, ataupun sebenarnya Iqbal pernah mencuba nasib tapi tak berjaya. Tak. Saya tidak terlalu menekan untuk menjadi seorang pelakon, apatah lagi penyanyi. Saya tidak ada dalam kepala saya untuk menjadi seorang penyanyi. Tapi untuk lagu recording itu adalah sebuah hanya karya. Hanya sebuah karya yang saya sedar bahawa saya bukan seorang penyanyi sebenarnya, tapi sekarang kalau ikutkan status sudah menjadi label sebagai penyanyi. Yalah, bukan profesional lah. Saya sedar benda tu. Dulu saya selama 4 tahun saya bawa imej yang baik, sampaikan TV kata tak susah cari, lebih baik ambil Iqbal, saya senang sebab kita menjaga peradaban dalam bercakap. Sebab TV yang saya masuk itu sangat menjaga limitnya, dan bangun 6 pagi setiap hari, keluar rumah dengan tak ada PA-nya sebelum ini, dan sampai sekarang saya tak ada bibik lagi, dengan rumah yang agak besar untuk saya handle juga, sendiri, semua sendiri. Jadi semua jadual yang saya uruskan sendiri, modal saya sendiri. Sampailah satu masa apabila saya memutuskan untuk berkahwin dengan Datuk Seri Vida. Awalnya memang untuk berkahwin. Sejak bertahun dulu lagi. Itu bukan konten dengan apa yang berlaku dengan Datuk Seri Vida tu, bukan konten yang diciptakan untuk membawa nama Iqbal ke depan. Bukan. Untuk perkahwinan adalah betul-betul. Dan saya sudah pernah bawa Datuk Seri Vida untuk berjumpa dengan ibu saya. Beliau berhubung di kampung saya juga. Dan kita pernah, saya selalu bagi tahu buat yang wajib dulu. Tidak perlu ada kontroversi. Sampai satu masa saya dah penat, sampai menjadi satu fitnah orang terhadap saya, seolah saya ni gilakan harta orang. Sedangkan beliau tahu saya macam mana, dengan duit RM1 pun saya pulangkan, duit 3 juta pun duduk bawah katil pun tak pernah hilang. Jujurnya cinta tu masih ada? Saya tak boleh nak teruskan, dan saya tidak boleh memberi statement itu sebab saya ada pendirian yang lebih kuat. Kalau begitu, bercakap soal cinta tu, sebenarnya perasaan cinta tu dah wujud sejak awak bergelar pembantu peribadi kepada Datuk Seri Vida, ataupun bagaimana? Ya. Cuma kita walaupun ada wujudnya macam tu, saya tetap profesional. Dan saya tetap membuat stage yang antara yang paling tinggi antara staff yang lain. Juga banyak benda-benda yang saya buat pembaharuan untuk konten beliau, untuk stage yang luar biasa juga kan. Dan saya tetap menjadi seorang pekerja yang mana menjadi untuk apa yang diperlukan oleh seorang bos. Kalau bukan kerana duit lah, awak beritahu tadi, apa sebenarnya benda yang menarik perhatian awak sehingga awak tertarik pada Datuk Seri Vida? Kita bercakap hal yang lepas ya. Hal yang lepas, betul. Beliau senang untuk berbicara dengan saya. Saya tidak boleh untuk menyukai orang yang sebaya atau 20-an, 19 tahun, 20-an macam tu. Sebab tak match. Apabila saya bercakap tentang masa depan, tentang harian saya, kita tak masuk untuk matchkan benda-benda yang ke arah ke depan. Sebab saya dah terbiasa, mungkin sejak dulu pun saya biasa berkawan dengan orang dewasa. Jadi mungkin persekitaran itu yang jadi macam tu. Dan beliau juga sebenarnya orang yang boleh diajar, tapi beliau sangat degil lah sebenarnya. Tapi dengan saya, biasanya beliau mudah untuk terima pendapat. Itu dulu. Sekarang dulu pun macam tu juga sebenarnya. Sekarang hubungannya dengan Datuk Seri Vida? Saya dah block Instagram, dah block WhatsApp semua, sebab saya rasa dah cukup. Saya kena fokus diri saya. Pertemuan di big stage tu sendiri macam mana sebenarnya? Beliau tak tahu saya ada. Tapi beliau memberikan, kalau kita lihat dalam video tu, beliau memberikan sokongan kepada Iqbal sendiri, macam mempertahankan juga Iqbal. Apabila dikritik oleh juri, beliau cuba untuk
Ya. Menunjukkan Iqbal adalah seorang penyanyi yang boleh menyanyi. Boleh menyanyi, betul. Saya faham apa yang dimaksudkan. Bukanlah saya hebat menyanyi semua, cuma beliau tengok saya confident bila menyanyi. Cuma beliau buat live, dia kata saya tak menghargai dia semua. At least say thank you katanya. Saya rasa dah lebih 20 media saya bagi tahu. Saya berterima kasih kepada beliau. Cuma beliau nak saya unblock dan say thank you. Saya rasa saya nak dengan keadaan struggle nak menyanyi bukan mudah lagi, bukan bidang yang saya kuat di situ. Tak sempat. Jadi benda-benda macam tu lah yang sampai dulu awal-awal ni saya jawab. Contohnya dari segi gaji, katanya 100,000. Katanya saya dipelihara 2 tahun. Saya ingat sekali je beliau pernah tolong saya untuk bayar yuran. Itu saya sendiri yang minta RM600 untuk bayar SEM semester di Aswara dulu. Jadi itu bukan 2 tahun memberi setiap bulan beribu-ribu, itu tidak betul. Jadi benda tu orang percaya sebab bila beliau bercakap, beliau confident yang aku saramu macam ni kan. Beliau ada follower yang banyak. Saya hanya orang kecil yang hanya orang baru, pendatang baru yang entah siapa, orang tak kenal lagi saya macam mana. Tambah-tambah ada konten yang buruk. Jadi bila saya bercakap, orang akan anggap saya menipu. Dan datang pukul 3 pagi, dia kata guard suka gelakkan saya. Tidak, guard memang betul-betul dibuang. Lepas tu dia menafikan lagi. Guard betul-betul ditukar kerja. Dan memang betul-betul beliau tak pernah sekali pun datang rumah saya, kali itu saja. Dan saya tidak tahu kedatangan beliau. Jadi katanya katanya pukul 1 datang. Saya pun bagi tahu kat story pukul 3. Dan memang waktu itu pukul 3. Sampainya mungkin pukul 1 begitu. Sampai ke belakang rumah masuk. Jadi saya terkejut juga dan beliau masih menafikan sampai saya jadi memberontak. Yang macam suatu saya baling duit tu saya memberontak sebenarnya. Okey Iqbal, kejadian demi kejadian yang Iqbal lalui, so apa yang berlaku ke atas diri Iqbal sekarang ni menjadi terkenal dengan cara Iqbal katakan ni, adakah ini salah satu memberontak macam Iqbal kata Iqbal sedang memberontak atau lebih kepada elemen orang balas dendam sebenarnya? Sebab macam Iqbal kata sebelum ni orang tak percaya apa Iqbal cakap. Iqbal adalah orang kecil. So mungkin dengan lebih orang mengenali Iqbal, lebih terkenal ni, Iqbal nak letakkan diri Iqbal berada di tahap yang sama macam Dato' Sri Vida dan berkongsi di pihak Iqbal sendiri ke macam mana? Saya tidak pernah berdendam. Bahkan sebelum saya blog, saya kata ada sebab saya blog. 5 hari saya minta jujurlah, saya kata buat lagi dan buat konten. Cik B, padahal Cik B okey je. Lepas tu benda-benda macam tu. Jadi dan semalam dah berjanji dengan saya tak akan buat konten, tiba-tiba buat dekat TikTok ada pula benda-benda baru. Jadi lepas tu dia kata saya mengungkit benda-benda lama. Sebab benda lama tu yang saya bersabar bertahun-tahun, tapi saya ingatkan saya maafkan. Tapi bila bertubi-tubi saya akan jujur. Dan bila menafikan apa yang kejujuran saya akan pertahankan. Okey. Soalan tadi adakah dendam? Tak, saya bagi tahu kepada beliau saya akan ada waktu beliau susah. Apa pun yang terjadi saya akan bantu. Cuma untuk masa sekarang bagi saya, untuk saya penat. Penat dengan pusing macam tu. Benda yang sama berulang, orang bercakap. Ya, dan hanya berebut mic pun nak terasa, sedangkan dia setiap hari sebut nama saya tak apa pula. Saya dah diam sebulan tak apa kalau dia berebut mic pun. Saya pun cakap juga, saya cakap berebut mic pun nak terasa. Kesimpulannya tiada dendam dan tiada cinta. Ya. Tiada dendam dan tiada cinta. Jadi kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Saya pun dah berpeluh-peluh dah baju saya ni. Kita tutup dulu cerita tentang hubungan antara Iqbal dan juga Dato' Sri Vida. Jadi kita nak kembali pula pada track kerjaya. Okey. Kemunculan Iqbal dalam industri tak disenangi bukan sahaja dalam kalangan netizen, bahkan juga penggiat-penggiat industri seni yang mengatakan kehadiran Iqbal akan merosakkan industri. Momen Iqbal. Ada perkara yang saya perlu akui dan ada perkara saya perlu pertahankan. Jadi macam mana situasinya saya boleh jawablah kalau ada situasi yang perlu diakui itu apa? Memang betul kehadiran Iqbal akan merosakkan industri. Yang perlu saya akui bahawa baling duit itu tidak baik. Dari awal saya sudah mengakui
Yang lain apa? Yang buat lagu, jadi percubaan untuk menjadi penyanyi. buat lagu, saya rasa itu kita tidak perlu minta permisi dari siapa pun, tak perlu minta siapa. Selagi kita boleh ke depan, buatlah. Dan saya pun masih sedar suara saya bukan suara seperti seorang penyanyi. Waktu recording pun orang perlu berdiri di depan saya untuk membetulkan tempo. Okey. Jadi untuk masuk ke big stage, saya pun sudah sedar dari awal. Dipanggil selama 2 bulan. Pada awalnya saya tolak, tapi lama-lama saya pula yang bagi tahu pada Astro saya nak masuk lah, sebab ini saja peluang saya. Dan Peluang atas alasan masuk tu peluang untuk saya belajar. Untuk saya belajar. Dan kalau untuk menjadi terkenal, saya tak ke arah situ, sebab berat. Sebab berat untuk saya lalui benda ni. Tapi saya kata kalau bukan sekarang, mungkin tahun-tahun depan tak ada dah. Dan lama-lama saya pun macam muda kita hanya sekali je. Dan itu bukan satu kesilapan jenayah. Walaupun sedar kemampuan diri, walaupun sedar risiko yang bakal ditanggung, tapi Iqbal sanggup untuk sertai big stage. Dan selepas dikecam, adakah selepas selesai, selepas tersikir, adakah Iqbal menyesal dengan keputusan apa yang telah dibuat? Masuk big stage? Ya. Saya tak menyesal, sebab saya ada malu juga, sebab saya tahu saya bukan boleh menyanyi, dan saya pun tak tahu macam tu juga teruk saya kan, sampai tempo tak tahu lagu muzik semua dah tak tahu ke mana kan. Saya masih lagi menyanyi macam tu kan. Cuma bila dah di minggu kedua tu kan, saya kena perjuangkan. Saya mesti lakukan yang terbaik dengan cara saya lah. Saya tahu saya akan terkeluar pada akhirnya. Cuma saya hanya boleh buat yang sebaik dengan cara saya. Saya buangkan emosi yang negatif semua, sehinggalah di pengakhiran saya terkeluar dengan sekurang-kurangnya saya dah buat tanggungjawab saya. Iqbal, Iqbal baca komen-komen yang ditinggalkan netizen? Baca. Okay, so bangun pagi, buka telefon, baca komen, perasaan, dan macam mana Iqbal menghadapi hari-hari Iqbal dengan membaca-baca komen ni. Ni kita tahu mostly adalah yang negatif lah. Saya kadang-kadang menangis juga. Sebab kejujuran saya itu dipusingkan oleh netizen dan beberapa pihak. Tapi saya okey. Tapi macam mana Iqbal dapat kekuatan tu? Contohlah saya meletakkan diri saya tempat Iqbal. Kita tengah live sekarang ni dan tiba-tiba ada komen yang timbul mengutuk saya. Saya rasa saya tak boleh terima benda tu. Jadi macam mana Iqbal boleh? Sebab perkataan tu kan terlalu kesat, sampai dah lari ke mana dah, orang nak kata dah jadi bahan dah. Iqbal apa ini semua kan. Dan sampai saya pergi mall pun orang panggil saya babi. Saya macam keadaan orang panggil saya macam di ni, mall tu macam mana macam ni, saya pergi mall biasa. Sekarang ramai orang ambil gambar dengan saya. Jadi bila saya pergi mall, saya dengan karakter yang sopan macam biasalah. Orang dari jauh saya macam ni. Lepas tu saya ingatkan orang nak ambil gambar. Biasa orang nak ambil gambar. Terus saya pun macam hai. Lepas tu dia pun pergi tu, dia Iqbal babi. Lepas tu saya pun macam ingatkan nak ambil gambar. Saya pun macam pandang ke belakang. Saya sedih sekejap lah. Tapi kalau komen-komen netizen tu, sebab saya tak terasa tu, sebab saya tahu diri saya macam mana. Walaupun berjuta orang kata dekat saya tahu Tuhan lebih kenal saya dan saya lebih tahu diri saya. Walaupun teruk dikecam, tapi tak pernah sekali pun kita dengar Iqbal bakal mengambil tindakan undang-undang terhadap netizen. Dan ada satu, saya pernah buka fail saman kerana lawyer saya memberitahu itu satu keterlaluan kepada ada pihak yang cuba menjatuhkan saya. Tapi saya tak nak teruskan. Saya tak boleh. Saya rasa apa yang orang buat dekat saya okey je. Iqbal tadi Iqbal kata Iqbal belajar di Aswara. Ambil apa? Penulisan kreatif. Maksudnya bukanlah industri hiburan ni bukanlah sesuatu yang baru, sebab dia memang belajar di Aswara. So orang tak tahu benda tu di Aswara tu kan kita ada juga belajar lakonan, pentas, belajar juga muzik, buat lirik, penulisan. Saya pun dah ada buku, buat buku Dato' Alif sebagai editor kan, biografi Dato' Alif. Saya pernah menang pertandingan menulis peringkat antarabangsa, peringkat Asia.
Jadi Kenapa Iqbal tak highlightkan benda-benda tu? saya dah highlight. Tapi orang tak nak tahu yang Orang tu. tak kisah. Tak berminat untuk tahu. Tak berminat. Walaupun saya beritahu saya pernah memenangi 10 penyertaan yang semuanya peringkat kebangsaan dan semuanya yang melebihi 10,000 penyertaan dan semuanya saya juara. Orang Iqbal, tetap. Ya, dan saya tak suka untuk memberitahu aku hebat macam tu kat benda yang tidak perlu kan. Tapi pada sampai masa orang kata kau tak sekolah ke, kau bodoh macam tu kan. Saya rasa di sekolah dulu saya banyak belajar dan banyak markah saya paling tinggi antara beribuan pelajar dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, sains, pendidikan syariah, bahasa Arab saya markah tertinggi di sekolah. Dari kita belajar 26 subjek di sekolah. Saya lulus dan saya boleh diterima untuk belajar di Mesir sebenarnya. Mesir tu ambil apa? Pendidikan juga. Pendidikan Arab lah sebab kita base pada bahasa Arab. Kira fasih lah berbahasa Arab. Tidak terlalu fasih. Maksudnya Sikit-sikit lah. Boleh. antara bahasa Inggeris Basic tu lah. dengan bahasa Arab saya lebih suka bahasa Arab untuk bercakap. Sebab saya pun tak mahir bahasa Inggeris sebenarnya. Ya, sekarang saya rasa sedih sebab orang tak tahu saya bukan macam tu. Tapi saya diam. Walaupun mengakui sedih, pernah tak Iqbal terfikir apabila bangun tidur nanti macam okeylah aku nak berubah menjadi Iqbal yang lain. Maksudnya hari ini tak naklah terima kecaman, jadi pernah terfikir sampai tahap untuk mendiamkan diri tak ataupun hilang dari radar seketika? Ya, selalu saya rasa untuk mendiamkan diri, tapi saya lebih bersikap untuk tidak sombong apabila nama saya sedang orang diperlukan untuk masuk ke media mana-mana. Saya tidak boleh untuk sombong dengan orang dan apa pun media keluarkan tentang saya tidak pernah bukan saya tak cakap macam ni, ini dah salah faham, saya tak pernah tu. Bahkan kadang-kadang saya tanya media, kita nak kita nak konsep ini sebagai bahan panas ataupun lebih kepada bercakap dari hati. Saya sendiri boleh suggestkan benda macam tu. Iqbal, sorry bila melihat acuannya sama saja. Okey, peniaga buat kontroversi, penyanyi. Peniaga Ya. dalam satu kumpulan dan Iqbal pun berada dalam kumpulan yang sama dah sekarang. Adakah ini satu perancangan atau macam mana sebenarnya? Tak ada. Saya tak pernah pun berfikir aku sebagai usahawan perlu menjadi yang macam tu. Bahkan saya di Instagram pun saya tak berniaga kan. Dan saya berniaga dengan cara yang kalau tengok balik macam mana cara saya mengolah produk saya semua dengan buat yang di France semua bukan mudah benda tu. Dan masuk ke pasaran luar, semua nak masuk ke overseas juga tanpa agent, tanpa stokis. Sampai sekarang juga alhamdulillah berjaya walaupun kecil. Ya, macam tu je lah saya kan. Tapi prinsip saya tidak sama dengan orang lain. Tak, saya rasa lain. Dari awal saya set mindset saya pun masa belajar dulu pun lain. Saya rasa saya belajar betul-betul kalau untuk bidang saya semua, dan saya dapat anugerah pun saya buat betul-betul semua. Orang kata penat tak menjadi seorang Ahmad Iqbal Zulkifli pada hari ini? Dan kalau penat, Iqbal rasa sampai bila Iqbal akan berada pada landasan yang Iqbal dah tetapkan sekarang ni? Saya sekarang lebih kepada menjadi diri sendiri lah. Saya rasa sampai saya suka konten lucu-lucu sebenarnya, tapi saya tak boleh buat sekarang. Jadi kadang-kadang bila saya pergi ke mall ke kan, saya duduk minum kopi, saya tiba-tiba air mata saya mengalir. Saya macam kenapa aku nangis ni macam tu? Bukan aku kuat ke? Bukan aku tak ada perasaan ke macam tu? Saya macam saya terdetik, rupanya saya pun ada perasaan. Saya macam rupanya sekuat-kuat aku pun dia datang benda tu, fikiran tu. Saya rasa saya orang yang tak peduli dengan segala apa orang buat, tapi pada masa sama tu saya jadi macam termenung, diam macam tu kan. Tapi saya okey macam tu. Okey. Iqbal pernah berkata untuk berhijrah ke Indonesia. Sekarang dah pulang ke Malaysia. Ini pulang terus ke ataupun seketika dah akan kembali semula ke Indonesia? Sebenarnya saya dah ambil tiket ke Indonesia, tapi saya batalkan ke sana sebab dapat tawaran berlakon dan ada bisnes juga, nak jaga staff juga, nak ada renovate rumah sikit macam tu lah.
Jadi Indonesia memang saya cari rumah untuk beli juga sebenarnya, rumah yang kecil lah, yang murah untuk sebagai tempat, yang mungkin 1-2 bilik yang murah, cuma dia tetap mahal sebab tempat dia. Kan barang-barang saya semua ada dekat Indonesia banyak lagi, kerjasama saya dengan Indonesia pun banyak lagi, bisnes semua, dan saya pun di sana pun orang boleh terima saya semua macam tu. Iqbal, sorry, ada soalan daripada netizen. Ya. Daripada player kami, host cuba tanya Iqbal, dia berniaga apa? Kami nak tahu Iqbal berniaga apa. Saya bukan tak nak bagi tahu sebenarnya. Okey. Saya berniaga pada awal 3-4 tahun lepas, 5 tahun dah lepas tu saya buat serum. Serum tu Produk kosmetik ya, lah. serum je masa tu. Baru ada pencuci muka macam tu lah. Tapi sekarang saya lebih fokus kepada perfume. Dan kenapa saya tak promo perfume tu, sebab saya nak ke level yang lebih tinggi. Jadi saya rasa macam saya rasa bersalah nak jual produk tu sebab botol dia macam cantik dan mahal lah. Kalau di Malaysia dah mahal, cuma saya nak lebih hebat Eksklusif lagi lah. lebih eksklusif, lebih international. Dan memang international sebenarnya. Partinya daripada France yang kita custom, yang tak ada di Malaysia. Tak ada orang buat macam saya maaf saya silap, tapi ya saya tak pernah jumpa lagi yang mungkin ada tapi kita tak tahu. Dan ramuannya banyak, pilihan saya banyak, saya delay. Kadang-kadang saya rugi buang kalau saya tak puas hati. Kalau kotak yang sengit sikit pun saya tak boleh. Saya mungkin ada sikap perfectionist sikit untuk perniagaan. Ini bukan kontroversi, perniagaan adalah perniagaan, kejujuran kena jaga. Bercakap tentang tadi Iqbal pun dah terlepas cakap akan mula berlakon. Okey, jadi mungkin boleh kongsi sikit kepada dengan netizen Sebab tentang wataknya ke kalau boleh wataknya. share. Saya dapat terima dari Erma Fatimah menghubungi saya ketika saya di Indonesia lagi. Okey. Ya, untuk berlakon. Berlakon 30 episod drama TV3 pada bulan puasa. Okey. Jadi watak saya agak besarlah, sahabat kepada Zul Arifin. Okey, peran utamanya Zul Arifin. Zul Arifin Dah dan start Mimi syuting? Lana. Esok start syuting. Esok start syuting. Sepatutnya hari ni sebab dia orang bagi saya rest kejap. Okey. Jadi esok start syuting dan banyaklah, tapi masih lagi fleksibel lah time. Gementar tak nak berlakon dengan orang nama-nama hebat ni? Dia orang pandai lah. Saya macam patutlah mereka yang lama bertahan ni kadang-kadang bukan kerana cantik semata-mata. Cara bekerjasama dengan orang, budi bahasa dan saling kita tolong-menolong semua kan. Mimi Lana sangat baik, Zul Arifin sangat membantu dan mereka sanggup merendahkan hati untuk macam terima saya. Padahal saya rasa mereka pun tahu saya bukan sesiapa lagi. Jadi vibe itu kuat. Cuma untuk dari segi teknik lakonan tu saya belajar kelas dengan Kak Oji Ahmad Daud. Kenalah belajar. Dulu saya pernah ada berlakon TV3 tapi sekejap, yang sekadar-kadar sebab saya pernah kerja basuh pinggan handyman semua tu kan. Dulu tahun-tahun lepas, setahun juga. So nak belajar menyanyi, nak belajar berlakon, macam mana tu? Menyanyi tu saya tidak belajar ke arah macam nak menjadi seorang penyanyi. Cuma at least pernafasan kita betul dan tidak semestinya kita sebagai penyanyi tu sebagai orang yang tak boleh menyanyi tu tak boleh belajar vokal sebab dia banyak juga membetulkan pemikiran kita. Macam Cikgu Syafi cakap, Iqbal ni terlalu banyak berfikir. Jadi awak tak pernah tangkap tempo yang macam tu semua. Jadi banyak benda yang irama tu dia ada kaitan dengan hidup kita. Muzik itu juga penting sebenarnya. Dia mengalir dari pemikiran kita juga sebenarnya. Kalau dibagi pilihan sama ada penyanyi atau berlakon, minat yang mana sebenarnya? Saya rasa berlakon lebih tak struggle macam menyanyi lah. Saya rasa lah, tapi kita tengoklah macam mana. Pokok kena kecam lagi, kita tak tahulah. Tapi saya akan cuba buat yang baik lah sebab menyanyi ni bukan sembarangan. Mana tahu mungkin dengan berlakon Iqbal akan menunjukkan sesuatu pada netizen. Saya rasa ada yang baik jugalah di sini. Cuma saya tak suka cakap lagi sebab macam nampak macam saya belagak pula orang cakap. Saya tak boleh sensitif sikit orang. Walaupun tak sensitif pun sebenarnya. Jadi mungkin soalan terakhir lah. Kita boleh tanya. Iqbal, dah sibuk dan nak jadi selebriti, usahawan. Niat untuk berkahwin tu akan diteruskan untuk mencari calon ataupun sekarang lupakan sekejap, fokus diri, fokus kerjaya? Ke macam mana sekarang?
Saya kalau tanya bila orang tanya, saya akan cakap saya nak kahwin. Okey. Kalau boleh dengan cepat, tapi hati saya rasa macam saya nak kembali menjadi umur saya 18-19 yang saya dah buang. Dulu saya banyak bekerja kan. Saya rasa saya nak lebih kepada berkawan, dan saya kalau nak mengenal perempuan, saya lebih suka kenal Cakap tu ramai-ramai. ciri-ciri wanita Ciri-ciri yang wanita Iqbal yang dicari. Sekarang ini saya lebih kepada berkawan. Kalau perempuan mana-mana pun, tapi saya tak memberi harapan dan saya tak menaruh harapan untuk berkawan. Okey. Ciri-ciri tu saya bukan orang yang minat orang bisnes juga ke, orang yang berharta ke, tak ada. Yang terlalu cantik ke, tak ada. Kadang-kadang saya ni pelik juga, orang yang orang tak nak tu yang saya nak. Yang tak cantik tu saya nak. yang lebih tua. Yang lebih berusia. Berusia. Saya tak ada masalah dengan usia. Okey. Tapi boleh melahirkan zuriat. Sekarang saya lebih tegas. Dulu tak. Ya, saya kena tegas dah lah sekarang. Orang dah macam-macam. Okey. Jadi tidak kisah, asalkan boleh follow pemikiran saya jugalah. At least boleh support. Dan sebelum ni pun macam Tula di media-media, Iqbal sekarang tengah rapat dengan seseorang Di Indonesia, Di Indonesia. penyanyi tu. Ya. Tak, bila saya kata kawan, itu adalah kawan. Okey. Ya. So bila dah kata kawan, itu adalah kawan dan jangan Kawan. manipulate. Jangan. Saya pun tegas kat dia, jangan ada perasaan kalau kawan. Oh, Okay. okey. Saya tak nak ada komitmen. Saya tegas. Saya tak nak mainkan perasaan awak. Saya tak nak awak terasa hati. Ya, kita kawan. Saya halang Jujurnya adalah yang cuba mendekati Iqbal dalam tempoh sebelum sekarang, wanita-wanita di luar sana lah yang cuba mendekati. Ada, saya tak faham. Ada biasalah. Orang yang nak kahwinkan saya dengan anak. Dan ada orang janda ramai nak kahwin dengan saya. Itu biasa. Menjadi rebutan. Jadi rebutan. Iqbal bukan tak ada rupa, ada kaedah. Okey. Tak Betul? tahulah. Taklah. Duit ada, rupa ada. Apa ada? Package lengkap. Popular. Okay, jadi mungkin kata-kata terakhir, mungkin Iqbal boleh bercakap pada penonton kita di mana hala tuju Iqbal selepas ini dan apa harapan Iqbal. Ya. Saya berharap orang kenal saya, warna saya yang sebenar. Ada waktu yang saya serius, ada rancangan hiburan, kita ada rancangan hiburan, saya akan menjadi seorang penghibur. Apabila secara Islamik, saya akan jadi orang Islamik, ikut pada keadaan. Dan bermain di media sosial itu, konten itu tidak semestinya betul. Kalau konten, saya bagi tahu konten lah. Kalau saya bagi tahu nak kahwin, itu kahwin. Kalau bila saya bercakap di media, saya akan profesional, takkan nak pusing. Tak ada kepala saya akan, nanti aku nak jawab pusing lah sikit. Tak ada. Saya memang direct. Bahkan saya open. Kalau apa saja soalan yang disoalkan kepada saya akan open. Yang open itulah yang menjadi orang tak boleh. Macam saya bagi tahu, saya dah 5 tahun tak menunggang motosikal. Itu betul. Sebab dulu saya bekerja dan kemudian saya ada kereta, accident semua, dan sekarang ada driver. Jadi orang macam lucu bagi saya, dan bila saya kata saya nak berkahwin dengan orang lebih dewasa, itu betul. Jadi saya berharap kepada semua, saya akan lebih menjadi diri saya sekarang. Orang dah boleh terima, dan orang mula nampak sebenarnya. Sebelum ni pun saya dah cakap betul pun orang pusing. Jadi saya berharap hentikan kecaman dan membuatkan orang salah faham. Dan kadang-kadang saya tak terkesan sangat dengan netizen. Cuma saya rasa sedih sebab pemikiran kita sebegitu saja. Macam nak bercakap tu semudah itu saja, tanpa memikirkan begitu, dan anda membuang masa anda sendiri. Sedangkan saya, bila anda tekan-tekan macam tu, saya lebih menuju ke arah ke depan, menolak-nolak saya ke depan. Jadi membazirkan masa. Dan kalau anda ingin menjadi hater, sebenarnya membazir. Sebab sepatutnya kita boleh jadi kawan. Yang saya juga support orang. Saya sangat support. Kalau anda yang memerlukan, bukan kewangan lah, sebab saya tak sempat, apa perkara saja, apa-apa pun. Jadi saya banyak bekerjasama dengan orang. Dan yang penting, bagaimana nak attitude kita bersama media, semua kena jaga. Kalau kita tak jaga attitude, orang tak nak tulis juga cerita kita. Itu sangat penting. Dan jangan sombong dengan kru-kru semua. Jadi saya minta maaf apa yang silap saya minta maaf. Kalau kehadiran saya ini seolah mencemarkan industri yang tak pernah berlaku di Malaysia. Dan konten yang saya buang duit itu, saya minta maaf. Saya cuma ingin bagi tahu bahawa saya bukan gila harta orang, dan saya juga ada maruah untuk bekerja sendiri, bukan sebagai anak ikan.
yang tidak terdidik begitu kan. Jadi semoga kalian berjaya, jaga diri, jaga kesihatan, dan ya semoga berjaya. Okey. Jadi sebelum saya mengakhiri borak selebriti kita hari ni, rasa tak lengkap. Kadang kalau kita tak minta Iqbal belanja sikit. Belanja sikit. Sebab dah halang-halang kan. Lupa saya nak bagi tahu, saya ada lagu kedua yang akan Bolehlah nyanyi chorus ke sikit untuk pelayar-pelayar kita? tak boleh. Tak boleh. Suara tak sedap. Lagu belanjalah sikit sebab dah halang-halang kan. Katalah Lagu yang ni dia lagu yang dibuat oleh penulis lagu Judika juga. Okey. Dia buat lagu saya. Calang. Dan yang arrangement music yang buat lagu Anit, mungkin hari ini, hari esok atau nanti, itu 100 juta view kan dia dapat, dan banyak anugerah dia dapat. Jadi mereka semua yang buatkan saya ada string yang orkestra yang betul-betul live. Kita tak pakai yang PC komputer. Itu model sendiri ke Iqbal? Sendiri lagi lah setakat ni. Padahal kalau buat di Malaysia dapat sponsor. Kalau di sana kena keluarkan. Ni pun saya rasa saya nak cari sponsor lah untuk video muzik saya. Sebab Iqbal nak cari sponsor. memerlukan sponsor juga. Yang kita pasti akan viral, akan tular. Akan tolak. Betul. tak banyak pun 3-4. Kalau saya ambil peluang sebab saya pula aja. Ya, sebab saya pun nak biasakan tak semua benda yang saya nak keluar duit macam tu kan. Tapi kalau setiap kontroversi apa masuk mixtape semua tu, saya tak pernah keluar duit tu. Itu memang betul-betul. Saya tak pernah menggunakan duit untuk Tak membayar dan tak dibayar bayar. Dia orang bayar. bayar semua peserta. Bayar. So Iqbal ada tak lagu yang menjadi favourite Iqbal, memang menyanyi dalam bilik air ke menyanyi tak? Bolehlah belanja sikit suara sikit lagu je. pilihan Iqbal, sikit saja. Lagu apa tak nak. Yang belum bicara hari tu pun boleh juga, intro je. Okey. Janganlah malu. So nampaknya pelayar kita memang sebab ramai yang nak minta Iqbal menyanyi secara live, tapi minta maaf Iqbal rasa bukan hari ni Bukan hari ni. Nanti saya nyanyi, dia orang pun cakap buruk Aswad Iqbal. Nanti saya pun Sedih. Saya fikir benda-benda yang menjatuhkan saya. Tapi sekarang saya yang sedih sebab tak dapat dengar live depan-depan. Tak apalah. Nak apa? Nyanyi lagu apa? Lagu Iqbal lah. Bulan sabit. Tak nak. Sambung. Tapi itu lagu Iqbal tu. Saya sampai sekarang saya tak dengar lagu ni. Oh ya, kenapa? Sebab saya Trauma. rasa malu. Okey. Betul. Okey. Tapi kalau recording saya okey je nyanyi. Tapi lagu kedua tu sebab bila? orang jaga tempo. Bila Orang jaga perjalanan? 1, 2, 3, 4. Tapi lagu kedua tu bila pendengar di luar sana boleh dengar lagu Iqbal kedua ni? Lagu sebenarnya esok siap dah. esok Mixing siap. semua. Recording kat sana kan, kat Indonesia. Katanya kalau lulus propose untuk Rafi Ahmad production. Hebat, nama-nama besar di Indonesia. Tapi tak boleh nak bercakap lepas lagi sebab takut tak jadi kan. Okey. Lagu tu saya nak buat video muzik secepat yang mungkin. So video muzik di Malaysia. Di Malaysia je, tak nak pergi sana. Jadi kos pembuatan di Indonesia tu berapa Iqbal keluarkan? Lebih murah. Berapa tu? Berapa murah tu? Ada ni RM100,000 juga? Tak. Tak, okey. Ada berapa? RM100,000 ke tak lah? Tak sampai Tak sampai. murah lah Itu sebenarnya ratus Walaupun ribu. nama-nama besar yang terlibat Ya, saya suka buat muzik dekat sana. Saya sebenarnya kalau boleh saya nak orang Malaysia ni bersatu dengan Indonesia sebab ada kelebihan yang di Malaysia tak ada di Indonesia dan ada yang di Indonesia Tak ada perlu tak ada di Malaysia dan bahagian muzik mereka yang kerja bawa beca pun boleh nyanyi kadang-kadang yang sebab mereka hidup dengan nyanyi macam tu, cari rezeki. Boleh kata bakat orang sana merata-rata. Ya, sebab mereka lebih struggle dari kita sebenarnya. Betul. Okey. Jadi kita rasa cukuplah setakat di sini program Borak Selebriti kita pada kali ini. Bersama Iqbal. Terima kasih Iqbal Terima kasih kerana banyak. sudi meluangkan masa bersama Minta dengan maaf kalau saya terkasar bahasa. InsyaAllah tak ada. tak ada. Okey, jadi Kedah, Okey, sekian daripada saya. kita akan bersama dengan selebriti lain selepas ini. Jadi kalau nak tahu siapa artis liputan kita pada masa akan datang, teruskan menonton MMTV dalam Borak Selebriti. Assalamualaikum.